Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi minggu ini kita akan belajar asas nombor, operasi tambah dan tolak melibatkan asas nombor. Jadi, tengok standard pembelajarannya. Pelajar boleh membuat pengiraan yang melibatkan operasi tambah dan tolak bagi nombor dalam pelbagai asas. Okey, nampak muka cikgu macam bercahaya kan dalam video tu. Ni dekat belakang ni silau. Jadi nampaklah muka cikgu macam beriman sikit dalam video tu. Okey, ni dia cara untuk melakukan operasi tambah bagi nombor dalam pelbagai asas. Ada dua cara. Okey, cara yang pertama menggunakan bentuk lazim. Okey, cara ni agak complicated sikit lah. Okey, untuk yang tak faham, boleh guna penukaran asas. Bukan yang tak faham apa. Maksudnya, kalau nak lebih senang, guna cara yang kedua iaitu penukaran asas. Jadi bentuk lazim ni, awak akan tambah digit macam biasa. Tapi, awak kena tengok pada dia punya asas. Okey, bila hasil tambah tu maksud awak dapat hasil tambah dalam asas 10. Awak terus kena tukar jadi asas yang sepatutnya. Okey, tambah macam biasa, terus tukar jadi asas yang sepatutnya. Sebab jawapan yang awak tambah itu, kita consider dia sebagai jawapan dalam asas 10. Okey, jadi ulang proses ni sampai selesai. Kalau penukaran asas, awak tukar dulu pada asas 10. Tukar semua jadi asas 10. Lepas tu awak tambah. Okey, lepas tu last sekali baru tukar jadi asas yang sepatutnya. Jadi kita tengok pada contoh. Okey, hitung nilai yang berikut. Okey, contohnya 1 sifar asas 2. Pelajar sebut betul 1 sifar asas 2 tambah 1 asas 2. Asas 2 ya, bukan kuasa 2. Jadi sekarang kita gunakan bentuk lazim. Okey, jadi pelajar kita tengok 1 sifar asas 2 tambah 1 asas 2. Jadi tengok sini. Sifar tambah 1. Dapat 1. Okey, terima. Okey, sifar tambah 1. 1 sifar. Kita guna cara pertama tau. Tambah 1. Sekarang ni semua asas 2. Sifar tambah 1 memang 1. 1 tambah 1, 2. Tapi dalam nombor asas 2 tak ada nombor 2. Jadi 2 ni ialah 2 asas 10. Awak kena tukarkan dia terus jadi asas 2. Okey, kena tukarkan dia terus jadi asas 2. Jadi macam mana nak tukar? Macam video cikgu yang sebelum ni. Okey, jadi kalau asas 2 untuk nombor 2 ialah kalau sifar, kalau 1, 1. Kalau 2, 1 sifar. Okey, 1 sifar. Alright. Ada dalam video cikgu yang sebelum ni. Okey, 1 sifar. Jadi sifar duduk bawah, 1 naik atas. Okey. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 dapat 3. Jadi 3 asas 10 bukan kuasa tukar jadi asas 2 ialah 1 asas 2. Okey, tengok, cuba ingat balik. 0 1 2 3. Ini nombor asas 10 Jadi kalau asas 1 kosong asas 2 kosong asas 2. Okey, kemudian 1 asas 2. Lepas tu 1 sifar asas 2. 1 asas 2. Kalau 4 cikgu. Kalau 4 1 sifar asas 2. Okey. Kalau 5 1 sifar 1 asas 2. Cikgu dah ajar dalam video yang sebelum-sebelum ni. Alright. Jadi, dapatlah jawapan 1 sifar 1 asas 2. Selesai. Okey, jadi kena berhati-hati tang ni je lah. Kalau awak rasa awak lebih faham bentuk lazim, gunalah bentuk lazim. Okey, tapi cikgu suggestkan penukaran asas. Takut awak tersilap buat. Tapi kalau awak confident dengan bentuk lazim, terus guna bentuk lazim. Jadi penukaran asas ni, 1 sifar ni, awak tukarkan dia jadi dalam asas 10 terlebih dahulu. Cikgu macam mana nak tukar ni? Okey, kalau awak tak hafal, awak tak ingat macam mana dia punya jadual macam ni, yang kat atas cikgu tunjuk ni, awak boleh buat secara manual. Okey, nombor darab dengan nilai tempat. Yang cikgu tunjuk 1 sifar. Okey, yang ni 2 kuasa kosong. Nilai tempat dia, yang ni 2 kuasa 1, yang ni 2 kuasa 2. Jadi, sifar darab 2 kuasa kosong tambah 1 darab 2 kuasa 1 tambah 1 darab 2 kuasa 2. Kalau tak hafal pun tak apa. Kita buat je macam ni. Nilai nombor darab dengan nilai tempat. Jadi 0 darab 2 kuasa kosong
kosong. Tambah 1/2 kuasa 1, 2. 1/2 kuasa 2 dapat 4. Jadi nilai dia 6. Sebab tu sini dapat 6 asas 10. Okey. Kemudian 111 nilai 7 asas 10. Tambahkan dia dapat 13 asas 10. Kemudian 13 tukar jadi asas 2 guna kaedah pembahagian berulang ni. Okey, kena bahagi sampai dapat sifar. Jadi awak punya nombor tu tengok pada baki. Okey, baca daripada bawah ke atas. Jadi 1 sifar 1 asas 2. Itu caranya. Okey, tengok lagi contoh. Okey, yang seterusnya contoh 673 asas 8 tambah 175 asas 8. Jadi kalau kita guna kaedah yang pertama, kaedah bentuk lazim, kita kena tambahkan dia seperti biasa. Okey, tambahkan saja. Okey, 5 tambah 3, cikgu 5 tambah 3 8. Kenapa dapat kosong? Sebab kalau awak dapat 8, 8 tu dia tak termasuk dalam digit asas 8 kan? Sekarang kita dapat 8. Okey, jadi 8 ni ialah 8 kuasa 10. Kan cikgu kata kalau bentuk lazim, hasil tambah dia dikira dalam asas 10. Okey, kalau dapat lebih daripada nombor yang sepatutnya dalam asas itu. Jadi 8 tak boleh tulis sebab ini asas 8. Jadi awak kena tukarkan dia jadi asas 8. Jadi 8 asas 10 tukar 8 macam mana? 8 bahagi 8. Nak tukarkan daripada asas 10, nak bagi pada asas 8, kena bahagi dengan 8. Jadi 8 bagi 8, okey, dapat 1. Okey, jadi sini dia punya baki sifar. Okey, seterusnya kena bahagi lagi 8. Okey, dapat sifar baki 1. Jadi dia punya nombor ialah 1 sifar asas 8. 1 sifar asas 8 sama juga dengan 8 asas 10. Jadi kita pun letak kat sini. Okey, sifar 1. 1 ni atas. Okey, 1 ni atas, sifar kat bawah. Jadi 7 tambah 7 dapat 14. 14 tambah 5 tambah 1 dapat 15. Okey, jadi yang ni dapat 15 pula. Ni dah highlight kat sini. Jadi 15 ni asas 10. Bila awak tambah, dikira dia dan jawapan awak tambah tu dikira nombor asas 10. Jadi awak kena tukarkan jadi asas 8. Jadi bahagilah 8. Okey. Bagi 8 sini dapat 1. Okey, jadi okey, dia punya ni 7. Okey, bagi 8 lagi sifar. Alright. Jadi sifar dapat 1. Jadi dia punya nombor 17 asas 8. Sebab tu sini dia letak 7, 1 naik kat atas. Okey, lepas tu 6, 7, 8. Tak boleh juga. Kalau 8 tadi kita dah dapat kan? 10 asas 8. Kat 10 lah 1 sifar asas 8. Jadi 1 sifar asas 8. Jadi inilah jawapan dia. 1 sifar 7 sifar asas 8. Alright, itu kaedah bentuk lazim. Okey, ingat, bila kita tambah, jawapan kita dapat itu hasil tambah dalam asas 10. Asas 10 tu kena tukar kepada asas yang sepatutnya. Alright, nak tukar macam mana? Bahagi dengan asas yang sepatutnya kita nak lah. Okey, seterusnya kaedah yang kedua. Saya padamkan yang saya dah buat tadi sebab dia mengganggu. Okey. Alright, seterusnya kaedah yang kedua, nama dia kita tukarkan asas. Okey, tukar asas 10 dulu. Kalau pening guna kaedah yang kedua. Okey, jadi nak tukarkan asas 673 ni, 673 asas 8, tukarkan dia jadi asas 10. Okey, kan nak tunjuk balik kot. Kalau tak ingat cikgu tunjuklah. Okey, ni 8 kuasa 0. Sini 8 kuasa 1. Sini 8 kuasa 2. Nilai tempat ni. Okey, jadi 6 darab 8 kuasa 2 tambah 7 darab 8 kuasa 1 tambah 3 darab 8 kuasa 0. Bila awak tambah ni semua, awak akan dapat tu nombor kat situ 4, 4, 3. Okey, mana kalkulator cikgu ni? Sekejap ya. Cikgu pause. Okey, bila awak tekan kalkulator, awak memang akan dapat jawapan 443. Macam dalam contoh yang diberi kat sini. Okey, 443. Okey, 175. Macam mana nak tukar? 175. Ini ialah 8 kuasa 0. Ini 8 kuasa 1. Ini 8 kuasa 2. Alright, jadi cikgu conteng kat bawah sini. 1 darab 8 kuasa 2 tambah 7 darab 8 kuasa 1 darab 5 tambah 5 darab 8 kuasa 0. Okey.
tambah. Okey, ambil kalkulator, tekan 1/8 kuasa 2 tambah 7/8 tambah 5 dapat 125 asas 10. Okey, bila kita tukar asas 10, kita tambahkan. Okey, tambahkan dapat jawapan 568. Jadi 568 nak tukar jadi asas 8, bahagilah 8. Okey, bagi 8. Yang dia punya baki tu kita jadikan dia punya nombor asas. Okey, jadi 1 sifar, 7 sifar, asas 8. Jawapan sama. Alright? Boleh? Okey, seterusnya. Suara cikgu lembut-lembut macam ni mesti awak bosan kan? Okey, 1837 asas 9. Okey, 1837 tambah 765 asas 9. Jadi ini kaedah bentuk lazim. Okey, bentuk lazim. Tambahkan. Hasil tambah ialah asas 10. Mesti tukar dia jadi asas 9. Jadi awak tengok. 1837 tambah 765. Okey, ni asas 9. Bila awak tambah 7 tambah 5, 12. Okey, sini tak boleh tulis 12. Cikgu, kenapa kita kira dia asas 10? Sebab kita menambah dia ikut prinsip asas 10. Okey, jadi 7 tambah 5, 12. Jadi sini tak boleh tulis 12. Sebab jawapan yang kita dapat tu ialah asas 10. Jadi 12 asas 10 kena tukar dia jadi asas 9. Jadi 12 bahagilah 9. Okey, 1 baki 3. Okey, bagi 9 lagi, sifar baki 1. Jadi dia punya jawapan 1, 3. Sebab tu kat sini 1, 3 asas 9. Jadi 3. Sebab tu kat sini 3 naik 1. Okey, 3 naik 1 ke atas. 6 campur 3, 9. Campur dapat 10. Alright. Jadi bila dapat 10, daripada yang tadi, sebab tak banyak ruang nak conteng. 6 campur 3 campur 1 dapat 10. Maksudnya 1 sifar asas 10. Okey, 1 sifar tukar jadi asas 9. Okey, bagi 9, baki 1. Okey, bagi 9 lagi. Alright, baki 1. Jadi jawapan dia 1, 1. Okey, 1, 1. Okey, jadi 1 tulis sini, 1 naik atas. Okey, 8 tambah 7, 15. 15 tambah 1, 16. Okey, jadi awak tengok kat sini 16 tukar jadi asas 9 dapat 17. Jadi 7 tulis, 1 naik atas, 1 tambah 1, 2. Okey, 2 asas 10. Jadi bila 2 dia tak lebih kan? Dia tak lebih, tak perlulah tukar jadi asas 9, terima sahaja nombor itu. Okey, 2 asas 10 kalau nak bagi 9 pun awak akan dapat sama je. Okey, baki 2. Alright, jadi jawapan ni 2713 asas 9. Okey, seterusnya kaedah kedua, tukar asas. Okey, tukar asas 10. Alright, jadi 1837 asas 9 tukar asas 10 dapat 1411. Okey, 765 tukar asas 10 dapat 625. Tambahkan. Bila tambah, tukarkan semula jadi asas 9. Okey, tukarkan semula, dapatlah ini jawapannya. Alright, jadi tukar-tukar asas ni kita dah belajar sebelum ini pelajar. Kita dah belajar sebelum ini. Okey, jadi operasi tolak ada dua kaedah juga. Yang pertama guna bentuk lazim, yang kedua guna penukaran asas. Kaedah yang sama. Okey, tolak digit. Okey, tolak digit. Kemudian digit yang ditolak ditulis dalam ruang jawapan. Hasil tolak sentiasa tak melebihi asas yang diberikan. Kalau lebih, nilainya bersamaan dengan asas 10. Jadi awak kena tukar jadi asas yang sepatutnya. Macam tadilah, tambah. Okey, lepas tu ulanglah proses sampai dapat jawapan. Okey, penukaran asas, tukar siap-siap semua jadi asas 10. Lepas tu baru tukar jadi asas yang sepatutnya. Sama macam tambah tadi. Okey, seterusnya tolak 4 sifar-sifar 5 asas 6 tolak 3, 2, 5 asas 6. Okey, tengok tu betul Alright, yang pertama kita gunakan bentuk lazim. Okey, 4 sifar-sifar 5 asas 6 tolak 3, 2, 5 asas 6. Jadi 5 asas 6 tolak 5 asas 6 dapat sifar asas 6. Alright, kemudian sifar tolak 2. Okey, tak boleh. Okey, dia kena pinjam orang sebelah. Okey, sebelah pun tak boleh bagi pinjam sebab dia pun tak ada duit. Okey, jadi kita potong 4, dia tinggal 3. Dia akan jadi 3, 6. Okey, jadi 36 dulu. Lepas tu baru tengok sebelah. Okey, baru boleh pinjam. Boleh pinjam jadi tinggal 5. Jadi bila pinjam dia jadi 6 lah. Okey, jadi 6 tolak 2, 4. Okey, 5 tadi
Sebab dah bagi pinjam kat orang sebelah. 5 tolak 3 dapat 2. Okey, ni tak sama dengan asas 10 pelajar. Ini nombor asas 6. Alright. Jadi dia nak kena pinjam 1. Okey. Okey, seterusnya 5 tadi dah pinjam 3 sebab tu sini tinggal 3. Jadi 3. Okey, itulah jawapan dia 3, 2, 4, 0. Asas 6. Okey, kena tengok betul-betul asas nombor ni. Okey, yang kedua, penukaran asas. Penukaran asas ni 4 sifar 5 asas 6 tukar jadi asas 10. 4, 8, 6, 9. 3, 2, 5 asas 6 tukar jadi asas 10. 1, 2, 5. Tolakkan dapat 7, 4, 4. 7, 4, 4 ni bahagikan dengan 6 untuk tukarkan dia dalam nombor asas 6. Alright, jadi bentuk lazim ni memang kena berhati-hati. Sebab tu saya suggest gunalah bentuk penukaran asas. Okey, gunalah bentuk penukaran asas. Okey, kalau awak lupa sangat lah 4 sifar 5. Nak tukar asas 10 macam mana? Ambil. Okey, ini nilai tempat dia 6 kuasa sifar. Ni 6 kuasa 1. 6 kuasa 2. 6 kuasa 3. 4 kali 6 kuasa 3. Tambah sifar kali 6 kuasa 2. Tambah sifar kali 6 kuasa 1. Tambah 5 darab 6 kuasa sifar. Tekan kalkulator, dapat jawapan. Okey, tekan kalkulator, dapat jawapan. Itu cara dia nak tukar. Okey, seterusnya B, 6, 2, 4, 1 asas 7 tolak 6, 1, 3 asas 7. Okey, bentuk lazim tolonglah tengok betul-betul Bentuk lazim memang kena tengok betul-betul. Alright. 6, 2, 4, 1 tolak 6, 1, 3 asas 7. 1 tolak 3 tak boleh. Pinjam orang sebelah. Tinggal 3. Okey, jadi pinjam bukan bagi 1. Okey, sebab ini nombor asas 7. Kita bagi nilai 7. Okey, kita bagi nilai 7. Ingat, kalau pinjam asas 6, dia bagi nilai 6. Okey, kalau pinjam asas 7, dia bagi nilai 7 kat orang sebelah. Okey, jadi 7 tambah 1, 8. 8 tolak 3, dapat 5. Okey, sebab tu sini dapat 5. Selesai. Okey, 3 tolak 1. Boleh, dapat 2. Betul. Okey, kemudian 2 tak boleh tolak 6. Okey, jadi pinjam 6 kat sebelah ni, dia tinggal 5. Jadi, bila pinjam, kita kasih nilai 7. Kita bukan kasih nilai 1. Okey, jadi 7 tambah 2, 9. 9 tolak 6, 3. Okey, 5. Jadi, jawapan dia 5, 3, 2, 5 asas 7. Okey, seterusnya, ini guna kaedah tukar asas 10. Okey, tukar asas 10. Alright, 6, 2, 4, 1 asas 7 tukar jadi asas 10. Ini jawapannya 2185. 6, 1, 3 tukar asas 10. Ini jawapan dia 188. 1 lepas ditolakkan. Okey, kemudian tukarlah jadi asas 7. Bahagi 7, 7, 7 sampai sifar. Jadi dia punya baki ni lah dia punya nombor asas 5, 3, 2, 5 asas 7. Ingat pelajar, saya suggestkan awak guna kaedah yang kedua. Kalau awak nak guna kaedah yang pertama, awak kena betul-betul berhati-hati. Okey. Tapi praktis make perfect kan, boleh guna mana satu. Okey, seterusnya 372 tolak 77. Okey. 372 tolak 77. Ingat ni nombor asas 8 Kalau pinjam maksudnya kita pinjam berapa? 8. Okey, kita pinjam 8. Jadi 2 tak boleh tolak 7. Pinjam orang sebelah. Tinggal 6. Jadi kat sini kita tambah 8. 8 tambah 2, 10. 10 tolak 7, 3. Okey. 6 tak boleh tolak 7. Pinjam orang sebelah. Okey. Sebelah tu maksudnya tambah 8. 8 tambah 6, 14. 14 tolak 7, 7. Okey, 2. Alright. Jadi 2, 7, 3 asas 8. Tapi kalau dah terror, bentuk lazim ni sangat senang kalau nak guna. Okey. Tapi kalau awak takut awak tak berhati-hati, awak kena gunakan ni kaedah yang kedua, tukar asas. Okey, jadi tukar asas 372 asas 8 tukar. Lepas tukar tolak. Kemudian 187 bahagi 8 untuk dapatkan asas 8. Right? Okey. Seterusnya D. Okey, D berhati-hati tolak 1827. Ni asas 9 Kalau pinjam maksudnya kita pinjam 9. Okey, tolak 65. Okey, 7 tolak 5 boleh tak? Boleh. Okey, 2 tolak 6 boleh tak? Tak boleh. Pinjam sebelah. Pinjam sebelah maksudnya pinjam 9 Jadi 9 tambah 2 11. 11 tolak 6 5. Okey, 7 1 1 7 5 2 asas 9. Kalau dah terror memang bentuk lazim ni nampak sangat mudah. Okey, tapi cikgu risau awak
terkhilaf. Jadi kalau rasa lebih selesa tukar asas, guna kaedah tukar asas. Jadi ini tukar asas, tukarkan dulu. Lepas tukar baru tolak. Lepas tolak baru bahagi. Okey. Jadi baki dia ni lah dia punya nombor asas. Alright. Okey, jadi okey pelajar, inilah praktis sendiri yang awak kena buat. Okey. Homework buat dalam buku mat awak, apa buku yang dekat awak buatlah. Okey, tulis hari, tarikh, tajuk praktis sendiri 2.1C. Jadi cikgu tunjuk yang A. Biasalah cikgu pilih yang paling senang kan. Okey. Jadi A 1 asas 2 tambah 1 sifar asas 2. Cikgu pilih bentuk lazim. Okey, 1 tambah sifar 1. 1 tambah 1 2. Tapi kat sini tak boleh tulis 2. Okey. Terus dia jadi 2 asas 10. Jadi 2 asas 10, tukarkan dia, kita akan dapat sifar. 1 sifar. Okey, 1 sifar. Cepat cikgu hafal, jadi cikgu tahulah. Okey, 1 sifar. Jadi jawapannya 1 sifar 1 asas 2. Selesai. Okey. Alright, B. Cikgu rasa pilih yang senangnya. Okey, saya tak pilih B. Okey, saya pilih yang lain pula. Alright, saya pilih C yang saya skip 1. Okey, C. Okey, C 2 1 sifar asas 3 tambah 1 2 1 asas 3. Saya tambahkan. Sifar tambah 1 1. 2 tambah 1 3. 3 tak boleh tulis. Jadi kalau kita tak ingat, yang ni cikgu tak ingat. Okey, 3 asas 10 nak tukar pada asas 3. Okey, cikgu tak ingat. Alright, jadi pelajar macam mana? Kita pun ambil lah 3 bahagi 3. Kenapa 3 ni? Nombor 3. Kenapa bahagi 3? Sebab kita nak tukar jadi asas 3. 3 bagi 3, 1. Okey, 1 bagi 3, sifar. Jadi 3 bagi 3, 1. Clean. Baki dia sifar. Yang ni baki dia 1. Jadi jawapannya 1 sifar asas 3. Jadi sifar tulis kat bawah, 1 naik atas. Okey. 2 tambah 1 tambah 4. 2 tambah 1 tambah 1. Jadi dapat 4. 4 tak boleh tulis. Okey, saya padam. Okey, 4 tak boleh tulis. Jadi masuk kat sini. 4 tu ialah 4 asas 10. Okey, jadi kalau 4 asas 10, kita nak tukar asas 3 macam mana? Okey, 4 bahagi 3. 4 bagi 3, dapat 1, baki 1. Bagi 3 lagi. Okey, baki 1. Jadi jawapan dia 1, 1, sifar 1, asas 3. Itu jawapan dia. Okey. Nah, seterusnya yang lain cuba buat. Okey, saya akan bincang lagi soalan. Kita pergi seterusnya. Okey, A cikgu dah tunjuk, C cikgu dah tunjuk. Seterusnya cikgu tunjukkan N. 4 5 3 asas 8 tambah 2 6 2 asas 8. Cikgu ni asyik tunjukkan bentuk lazimnya sebab saya rasa bentuk lazim senang untuk saya. Okey, kalau awak rasa tukar asas tu senang untuk awak buatlah tukar asas. Okey, 3 tambah 2 5. Okey, 5 tambah 6 11. 11 tak boleh, dia dah lebih 8. Jadi 11 kuasa sifar. Okey, kita nak tukar kepada asas 8. Jadi 11 bahagi 8 1. Okey, bagi 3. Bagi 8. Sifar. Okey, baki 1. Jadi jawapan dia 13. Okey, 13. 1, 3. 13 lah. Okey, 1 naik atas. 4 tambah 1, 5, 6, 7. Okey, 7, 3, 8. Asas 8. Jadi kalau nombor tu tak lebih daripada asas 8, jadi awak tak perlu tukar. Okey, nombor tu tak lebih, awak tak perlu tukar. Macam tadi, dia 11. Dia lebih. Okey, jadi kena tukar. Right? Okey, seterusnya kita ambil lagi. Mana lagi soalan yang senang? Saya jawab soalan yang senang je. Yang susah awak jawab. Okey. Saya padam. Kan tak cukup ruang. Okey, saya ambil O. Sebab O nampak macam senang. 183 asas 9 tambah 17 asas 9. 7 tambah 3, 10. 10 tak boleh tulis. Okey, 10 kuasa 10. Sebab dia lebih, maksudnya kita kena tukarkan dia jadi asas 9. Jadi 10 nak tukar asas 9, bagi 9 lah. 10 bagi 9, 1 baki 1. Okey, bagi 9, sifar baki 1. Jadi jawapan dia 1, 1 asas 9. Okey, 1 kat bawah, 1 lagi naik atas. 8, 9, 10. Okey, jadi 10 lagi. Alright. Kalau 10 lagi, tadi apa jawapan dia? 1, 1 kan? 1, 1. Okey, tambah dapat 2.
Jadi 211 asas 9. Cikgu tak tunjuk pun cara yang kedua. Kalau awak suka cara yang kedua, buatlah sendiri cara yang kedua. Tengok contoh yang cikgu tunjuk tadi. Okey. Seterusnya, tolak. Okey, tolak. Cikgu ambil contoh. Okey, mana soalan yang senang nak bagi contoh ni? Okey, Okey, 1, 1, 1, 1 asas 2 tolak 1 sifar asas 2. 1 tolak sifar 1. 1 tolak 1 sifar. 1 ni tak ada tolak asas apa, buat turun. Jadi jawapan dia 1, 1 sifar 1 asas 2. Okey, ni nampak macam senang kan? Okey, ni cikgu ambil soalan lain. Okey, C 2, 2 1 sifar tolak 2, 1, 1. Cikgu, semua bentuk lazim? Semua bentuk lazim. Okey, pelajar. Sekarang ni asas 3. Dia tak cukup. Okey, sifar. Okey, sambung. Jadi, pinjam sebelah. Bila kita pinjam, dia asas 3. Maksudnya kita tambah 3. Okey, jadi tambah 3. 3 tolak 1, 2. Okey, sekarang ni sifar. Pinjam sebelah, tinggal 1. Kita pinjam 3. Sebab ini nombor asas 3. Jadi 3 tolak 1, 2. Ini tinggal 1, tak boleh tolak juga. Pinjam, tinggal 1, tambah 3. 3 tambah 1, 4. 4 tolak 2, 2. Okey, 1, 2. 2, 2, asas 3. Itulah jawapannya. Okey, pelajar, saya tunjukkan awak J. 1, 2, 5, 3. Asas 6 tolak 1, 5, 0. Asas 6. Okey, 3 boleh tolak 0. 5 boleh tolak 5. 2 boleh tolak 1. Okey, bila tak ada pinjam meminjam, tak ada masalah lah. Alright. Tengok K. K ada pinjam meminjam. 6026 asas 7 tolak 2, 4, 3 asas 7. 6 boleh tolak 3. 2 tak boleh tolak 4. Jadi kena pinjam. Pinjam sebelah. Tak boleh pinjam. Jadi sebelah ni, sifar ni kena pinjam dengan 5 dulu. Okey. Tambah 7. Okey, jadi kat sini 7. Jadi nak pinjam 7 ni tinggal 6. Tambah 7 kat sini. 7 tambah 2, 9. 9 tolak 4, 5. 6 tolak 2, 4. 5, 4, 5, 3. Asas 7. Itu jawapan dia. Senang kan bentuk lazim ni? Kalau awak dah tiada bentuk lazim ni sangat senang. Okey. Jadi itu sahaja pelajar. Buatlah homework. Saya lupa nak edit kat sini. Bukan mahir diri. Apa nama dia tadi? Praktiskan diri. Praktiskan diri 2.1C. Okey, praktiskan diri 2.1C. Okey. Soalan mana saya tak bincang awak buat Jadi dia tadi muka surat 38 kan? Okey. Yang mana saya tak bincang awak buat. Okey, itu saja. Terima kasih.